Saya rasa jika tuan-tuan dan puan-puan semua letakkan diri anda dalam situasi seorang doktor ataupun petugas kesihatan, benda ni sebenarnya senang sangat untuk dijawab. Ia menjadi sesuatu yang sangat complicated sebab ramai sangat penghasut dekat luar sana tu. Ramai orang tukang hasut yang sukalah tanya, COVID-19 ni tak bahayalah, tipu demam biasa je, boleh main TikTok dekat MAIPS tu. Cara dia cakap macam dia dah 8 kali dah kena COVID-19 sebab macam dia dah 2 tahun dah jaga pasien COVID-19 So jangan layan penghasut macam tu yang tak pernah sehari pun jaga pasien. Jangan layan penghasut macam tu yang tak ada apa-apa tanggungjawab moral dan sosial terhadap masyarakat kita. Jangan layan, biarkan mereka, tak ada masalah. Tujuan kita adalah untuk timba ilmu. Tujuan kita, niat kita adalah untuk tambah pengetahuan. Niat kita adalah untuk faham, bersangka baik dan bermuhasabah lah sesama kita. Kenapa kita nak berbalah dengan doktor, nak berbalah dengan KKM, nak berbalah dengan petugas kesihatan, nak berbalah dengan influencer? Saya rasa tak perlu. Jika benda tu benar, kita terima. Sebab memang niat kita nak ambil ilmu. Memang niat kita untuk mengetahui kebenaran. So ini kebenaran yang Dr. Mala bagi. Of course lah, saya tak boleh lah buat live waktu saya tengah rawat pasien Saya tak boleh buat live waktu saya tengah tengok saya dekat ICU Malah bila saya buat live pun saya tak pernah sebut saya bekerja di mana sebenarnya. Sebab yalah, saya tak nak ia menjadi macam conflict of interest lah orang kata Tapi ini yang saya boleh kata. Ini adalah situasi yang berlaku. Mudah untuk saya bercerita dan bersembang dengan anda secara direct sebab kamu semua pernah pergi ke klinik, kamu semua pernah pergi ke hospital, kamu semua ada ahli keluarga, jiran, tetangga, mak, ayah, nenek or whatever yang mesti pernah lalui perkara ni. Nenek memang ada sakit jantung, kecil manis dah lama, tiba-tiba kena stroke. Doktor kata meninggal sebab stroke, ada darah dalam brain dia. Ataupun abang dekat jalan belakang tu, jalan 8 tu, selama ni dia okey, sihat je, cuma dia gemuk sikit lah, obesity, meninggal sebab denggi. So kita tahu apa ketika itu tu yang kita jadikan sebab kematian. Bukannya dia punya underlying comorbid tu tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tolong ingat bahawa orang yang tiada comorbid, dia tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada sakit jantung, tak ada sakit buah pinggang, tak ada sakit autoimun, tak ada sakit thyroid, orang-orang sebegini lebih mudah untuk doktor bagi rawatan kepada dia sebab dia macam tak ada macam pesakit buah pinggang, tak boleh bagi air banyak sangat, nanti buah pinggang dia tak boleh nak keluarkan air, jadi susah doktor nak rawat. Pesakit jantung pula, selama ni dia dah makan ubat cair darah. Jantung dia memang fungsi jantung dia memang dah agak kurang sebelum ni. Jadi bila doktor bagi rawatan untuk COVID-19 agak complicated, ni tak boleh bagi, tu boleh bagi, ni kena bagi kurang sikit, tu kena kira dos lain. Jadi dia macam jadi complicated. Sebab itulah kadar kematian pesakit yang ada comorbid ni lebih tinggi daripada orang yang tak ada apa-apa comorbid Tetapi dekat Malaysia ni comorbid iaitu mortality rate, iaitu kadar kematian jangkitan COVID-19 sebenarnya sangat rendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Sebab cara kita rawat COVID-19 tu sangat bagus. Daripada awal tu dah detect, close contact screening, whatever. Awal-awal tu dah ICU backup, kena hantar dekat hospital yang memang rawat COVID-19, bla 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 bla. Jadi dia kadar kematian menjadi sangat rendah. Bila kadar kematian menjadi rendah, apa jadi? Orang kata, alah COVID-19 ni tak bahaya pun. Walhal yang kita berhempas pulas ni dia tak nampak. So itu adalah satu implikasinya lah dan lagi satu adalah cara kita classify kematian itu, kematian COVID-19 ataupun tidak juga memberi implikasi kepada kadar kematian yang rendah di Malaysia sebenarnya. Malaysia adalah antara negara yang kadar kematian COVID-19 sangat rendah sebenarnya bila seseorang tu macam Pakcik Sunyo tadi Pakcik Sunyo masuk hospital sebab jangkitan COVID-19. Jadi kalau Pakcik Sunyo meninggal dunia dalam 14 hari daripada awal jangkitan dia, dia akan dipanggil sebagai kematian COVID-19. Okey, ataupun bila dia meninggal dunia 14 hingga 28 hari, kita panggil the second 14 pun kemungkinan besar sebab kematian dia adalah COVID-19. Bergantung, pakar-pakar akan bincang balik, pakar penyakit berjangkit, pakar anestetis, pakar
radiologi dan sebagainya lah, saya tak pasti. Anesthetis, pakar infectious disease, yes, mereka akan decide kematian itu adalah kematian COVID-19 ataupun tidak apabila kematian berlaku 14 hingga 28 hari. Tapi kalau dah lebih daripada tu, hari ke-30, hari ke-40 dia meninggal, masih memerlukan oksigen, masih perlukan cuci darah, masih perlukan rawatan untuk liver dia dan sebagainya. Ada pula jangkitan lain yang dia dapat, kena bagi antibiotik, kena bagi ubat demam macam-macam. Ia bukan kematian COVID-19. Ya, bayangkan Pak Cik Sunyo duduk dalam ward sampai 63 hari. Hari ke-63 dia meninggal dunia. Awal-awal tu dia masuk hospital memang sebab COVID-19. Tetapi dia meninggal dunia pada hari ke-63. Dan dia bila dia orang repeat swab pertama positif, repeat swab kedua dah negatif. Bila dia meninggal, dia tidak akan dikategorikan sebagai kematian COVID-19. Walaupun bagi saya sebagai seorang doktor lah, saya rasa sebenarnya itu kematian COVID-19. Tapi pakar penyakit berjangkit cakap, no. Exit COVID-19 pathway. So, jenazah pun akan diberikan kepada keluarga untuk diuruskan seperti biasa. Dan juga, dia tidak akan dipanggil kematian COVID-19. Tengoklah apa yang menyebabkan dia duduk dekat hospital lama-lama tu. Bed sore ke, septic shock ke, I don't know what. Apa yang menyebabkan dia duduk dekat hospital lama tu. Acute kidney injury ke, hepatorenal failure ke, acute respiratory distress syndrome ke, whatever it is. Apa yang menyebabkan dia duduk lama sangat dalam hospital, apa benda terakhir yang berlaku tu, itu yang akan jadi sebab kematian Pak Cik Sunyo kerana dia meninggal dunia pada hari ke-63. Bukan 14 hari pertama, bukan 14 hari kedua. Faham ya? Dan juga okey. So yang tu dah cover. Okey. Persoalan yang paling glamour sekali adalah apabila seseorang itu dibawa masuk, kita panggil brought in dead. Dia datang ke hospital dalam keadaan tidak sedarkan diri, meninggal dunia, dalam keadaan mati dan tidak dapat diselamatkan. Jadi KKM pun tuliskan keluar dekat berita tu, jenazah dibawa ke hospital XYZ. Sebab kematian COVID-19 lah kan. Habis semua kecoh. Alah, mati aksiden pun KKM ni pun pandai je cakap. Ya, padahal orang tu dah mati dah. Lepas tu sedap je kira sebagai COVID-19 ni. Yang banyak-banyak yang KKM tak kira ni dia tak nampak. Yang banyak-banyak pakar-pakar duk bertekak dalam meeting mortality tu dia tak nampak. Pakar A kata, hey COVID-19 lah ni. Pakar B kata bukan lah. Lepas tu daripada undi-undi adalah cara dia orang bincang kan. Dia pun kata no. Lepas tu no lah. Faham tak? So, sama juga. Yang dibawa dalam keadaan meninggal dunia dan kemudian tidak dapat diselamatkan, yang mana apabila anda lihat di portal Kementerian Kesihatan yang mengeluarkan kes kematian, dia tulis jenazah dibawa ke hospital XYZ. Itu ada kriteria dia dekat Dr. Mala punya page Dr. Mala buat masa sekarang. Saya dah pin post ini ke top post dekat paling atas sekali, pin post. Anda boleh lihat 3 pakar akan berbincang iaitu pakar forensik, iaitu pakar postmortem lah pakar postmortem, pakar x-ray radiologi dan juga pakar patologi, iaitu dia akan ambil sel darah, sel tisu dan sebagainya untuk decide sama ada ini adalah kematian COVID-19 ataupun tidak. Biasanya bukan serta-merta, bukannya jenazah dibawa hari ini besok diberitahu kematiannya, maka masa juga untuk mereka decide, melainkan memang clear cut. Memang dia kata, oh dia ni memang ada kontak dengan patient XYZ, swab dah positif tapi dia tak nak pergi hospital juga, tak sempat dan semput. Saya dengar ada beberapa negeri berlaku begitu, saya rasa dalam tahun lepas atau something, saya tak pastilah. Kalau dah memang ada history memang sesuai dan pakar sempat berbincang, of course dia akan cakap terus. Tetapi kalau tak, pakar-pakar ini perlu Rizky Riyad, sabar dulu saya akan jawab soalan anda kemudian. Pakar-pakar ini iaitu pakar forensik, pakar radiologi dan pakar patologi. Patologi tu pakar yang tengok sel-sel dekat makmal. Radiologi tu pakar x-ray, pakar forensik tu pakar postmortem, pakar bedah siasat. 3 orang ini akan berbincang dalam meeting, akan present, akan bla 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 dan membuat keputusan sama ada jenazah yang dibawa itu meninggal dunia disebabkan oleh COVID-19 ataupun tidak. Ada beberapa kes yang saya tahu yang sebenarnya ahli keluarga mereka ketika meninggal, memang jenazah dibawa dalam keadaan meninggal, memang tak dapat diselamatkan dan dalam death certificate pun memang tertulis
COVID-19 pneumonia, ya, dan KKM kata tunggu seminggu untuk kita confirmkan sebab kematian, dan kemudian sebab kematian masih COVID-19 pneumonia, tetapi nama dia memang sampai sudahlah dia punya detail tu memang tak naik dekat portal KKM, ya, sebab dia update later. So bila dia update later tu dia masuk dalam sensus yang berbeza, so memang tak keluar lah, ya. So ini adalah cara sebab kematian diputuskan. So saya tak tahulah kalau ada hospital ataupun ada doktor ataupun ada anti vaksin ni, jangan salah faham, ya. Saya bukannya panggil anti vaksin ni orang yang fikir-fikir acik takutlah nak ambil vaksin Dr. Mala sebab acik memang jantung dah lemah, acik pernah kena stroke, acik takut. Itu bukan anti vaksin, ya. Mereka adalah orang yang dahagakan ilmu kesihatan. Mereka nak tahu. Itu bukan anti vaksin. Anti vaksin ni dia memang dah ada name tag. Anti vaksin ni dah bertahun-tahun dah 5-10 tahun dah, kita orang dah kenal dah nama dia. Saya tak naklah sebut nama dia orang dalam live saya, Bintu ke Mardiana ke Zaki ke, saya tak nak sebut, Saya malah nak cakap pasal negativity ni. Tetapi anti vaksin ni saya tak tahulah kalau dia jadi doktor dekat hospital. Ya, kalau Pak Cik Sunyo yang ada penyakit jantung dah 10 tahun, penyakit darah tinggi dah 5 tahun, Pak Cik Sunyo pergi ke hospital sebab demam, sesak nafas, batuk, ambil x-ray pun memang nampak jangkitan kuman pneumonia juga, ujian darah pun memang kuman mencanak-canak, buat swab COVID-19 pun memang positif. Tiba-tiba bila dia meninggal dunia, takkanlah nak anti vaksin tu nak cakap dia meninggal dunia sebab serangan jantung, betul tak, ya? So kita kena letak sebab kematian yang ketika itu. Alright, so saya rasa clear dekat sini bagaimana sebab kematian itu diputuskan, ya. Jadi saya rasa video ini dan sesi ini melengkapkan penerangan saya dalam video pertama yang dah sampai 1.7 million view tu, sebab dalam video tu saya ada terangkan bagaimana seseorang yang mengambil vaksin dan kemudian meninggal dunia disahkan meninggal dunia sebab serangan jantung. Yang tu pun saya terangkan dengan jelas sejelas-jelasnya. So siapa yang tertinggal sesi tu bolehlah pergi tengok video yang itu pula, ya. Dan yang kepada yang dah tengok video tu, saya harap anda boleh jenguk ke video ini untuk tengok penjelasan saya tentang sebab kematian COVID-19. Sebenarnya saya dah pernah post detail yang sama ini, information yang sama ini dalam satu post penulisan dekat page Lote Dr. Mala, dan beberapa doktor lain, termasuk pakar anestetis seperti Dr. Nur Iliani Bujang pun dah pernah tulis lah. Tapi biasalah bila penulisan tu dia punya reach kepada masyarakat tu lebih sedikit berbanding dengan bercakap di dalam live. Sebab tu saya buat lagi satu, saya bercakap. Jadi persoalannya, patut tak pesakit jantung ambil vaksin COVID-19? Patut tak pesakit darah tinggi, kencing manis, penyakit buah pinggang, penyakit yang ada kolesterol, pesakit yang ada kolesterol tinggi, saya ada gout, mereka-mereka ni semua patut tak ambil vaksin? Saya takut doktor ada kesan sampingan tak benda ni? Saya dah memang ada masalah jantung, saya dah memang ada kencing manis doktor, patut tak? Lepas tu ada pula yang tanya kejap, Mi Mamat, rakyat tak bodoh tau, rakyat biasa ni ramai jenis kelas PhD tau. Apa masalah? Apa masalahnya, ya? Siapa yang cakap rakyat bodoh, ya? Pakar forensik, pakar radiologi, pakar patologi to decide on cause of death case jenazah. It's a hospital level punya discussion lah. Tetapi mereka ini macam dia ada kriteria. Apa kriteria chest x-ray, apa kriteria postmortem, apa kriteria patologi. Dia kena bagilah baru mereka boleh decide. Okay? So, okay, patut tak pesakit jantung menerima vaksin COVID-19? Okay, macam yang saya ceritakan dalam sesi ni tadi, apabila seseorang yang ada masalah penyakit kronik yang lain, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya lah, semua penyakit-penyakit kronik tu, rawatan untuk COVID-19 menjadi lebih susah. Ya, untuk anda survive daripada jangkitan COVID-19, peratusan dia lebih rendah. Ya, dan komplikasi jangkitan COVID-19 kepada golongan yang mempunyai penyakit komorbid ni menjadi lebih tinggi, walaupun bukan kematian, tetapi selepas jangkitan tu pesakit yang memang dah ada masalah jantung, memang dah ada kencing manis, memang dah ada penyakit buah pinggang, sekarang paru-paru dia pula affected, dia rasa penat, lemah, batuk berbulan-bulan,
semput berbulan-bulan, letih, susut berat badan dan sebagainya. Banyak masalah yang timbul sebagai komplikasi selepas jangkitan COVID-19. Jadi golongan ni memang apabila dia kena jangkitan COVID-19 agak kritikal lah, orang kata agak macam complicated lah. Sebab itulah kerajaan meletakkan golongan ini dalam fasa kedua penerimaan vaksin, sebab kita nak melindungi mereka dahulu, mereka yang menjadi lebih kritikal apabila dapat jangkitan ni. Jadi persoalan dia, ada side effect tak doktor? Saya ni risau ni. Ini apa benda yang tak ada side effect dalam dunia ni? Hari tu saya pergi K-Fry dengan kawan saya minggu lepas. Kali pertama saya pergi K-Fry. Saya tak pernah tahu pun K-Fry tu apa. Saya tak pernah dengar pun nama K-Fry tu. Saya tahu KFC, saya tahulah. Kentucky Fried Chicken saya tahulah, Texas Chicken saya tahulah, tapi K-Fry tak pernah dengar pun. Member ni ajak, saya kata jomlah pergi IOI. Lepas tu dia kata okeylah makan K-Fry, tak pernah dengar pun. Kau book lah, aku tak dengar. Lepas tu pergilah, penuh. Waktu lunch tu penuh dalam K-Fry tu. Sampai beratur orang kat luar nak masuk dalam K-Fry tu. Dan pelbagai lapisan umur ada dekat sana. Orang tua, orang muda, budak, yang dengan keluarga, yang dengan mak bapak, semua orang ada. Dan makanan dan minuman dia berwarna-warni. Ada. Lepas tu dia orang bila dia bawa ke meja kita, barulah waitress tu nak buat makanan tu. Kalau menantu saya buat macam tu memang saya marah lah. Kita duk lapar tengah tunggu kan. Depan kita tu lah dia duk salut keju tu, dia tarik. Barulah nak bagi kita pula kena tengok je dia buat macam gitu. Lepas tu dia gumpal-gumpal pula nasi tu apa bagai. Air pula. Semua orang kena minum air kala-kala, air cantik-cantik, besar-besar pula tu. Dia punya gelas tu belum tengok manisan-manisan dia macam-macam. Saya ni duk macam, yelah orang pertama kali masuk kan, duk tengok lah meja orang lain. Lepas tu saja keluar masuk 2 kali nak tengok makanan dekat meja orang lain bagai kan. Saya tak tengok, tak nampak seorang pun yang tanya waitress tu, "Acik ni ada kecil manis, boleh dah makan makanan ni? Ada side effect tak?" Saya tak nampak pun orang tanya. Saya tak tengok pun siapa-siapa yang bangun pergi dekat cashier tu yang bertanya, "Saya ada kecil manis, saya boleh minum ke minuman ni? Ada side effect tak? Berapa lama minuman ni tahan dalam badan saya? Ada tak dia bagi efek dekat buah pinggang saya?" Sebab doktor kata buah pinggang saya macam nak rosak dah. Saya tak nampak pun. Lepas tu yang dia duk salut-salut keju tu kan, semua orang, hampir semua meja dia makan yang duk salut-salut keju tu. Saya tak nampak siapa-siapa pun yang risau. Saya pula yang risau tengok. Saya tak nampak pun yang ada yang kata ada yang tak cakap dia allergic. Saya ni allergic XYZ, saya ni allergic kacang, saya ni allergic seafood. Boleh ke saya makan? Saya pernah allergic bila makan antibiotik ni. Saya tak tahulah unsur yang sama tu ada tak dalam makanan ni. Sebab macam-macam sangat colour dia. Rasanya ada side effect tak kalau saya makan? Tak ada siapa pun yang tanya. Semua duk bantai makan sampai beratur, sampai kat luar-luar tunggu orang. Sanggup tunggu tu. Cashier tak menang tangan. Waitress pun tak boleh. Dia punya pelayan tu kan, orang dipanggil, orang tu panggil tolong ambil gambar. Lampu pula berbagai. Tak ada pula orang tanya lampu-lampu ni boleh menyebabkan autism ke? Lampu-lampu ni boleh menyebabkan ADHD ke? Lampu-lampu ni boleh menyebabkan migraine ke? Tak ada pula orang tanya. Galak dalam tu. Tak ada masalah pun. Sedih Dr. Mala tengok. Penatlah jadi doktor, baik jadi chef macam gitu kan. Tak ada pula orang tanya. Semua makan je produk kita. Tak ada pula saya tengok statistik keluar 10 hari selepas makan K-Fry. Frontliner disahkan meninggal dunia. Sebab kematian masih di dalam siasatan. Tak ada pula. Tak ada pula orang kata setakat ini 30 kematian dalam masa 30 hari adalah disebabkan setelah meminum air XYZ. Tak ada pula. Faham tak? Benda-benda macam gitu makanan ni macam-macam. Saya ni concern lah sangat. Kenapa keju dia warna macam tu? Lepas tu dalam keju tu dia salut apa? Kenapa ayam ni kulit dia tebal sangat? Dia ni goreng dengan apa? Jadi faham tak? Benda macam tu orang awam tak takut. Bantai bedal makan. Tak ada masalah. Tak ada restrictions. Tak ada orang tanya side effect, tak ada orang tanya allergic, tak ada orang tanya boleh lumpuh ke tak, tak ada orang risau jantung dia gagal, tak ada orang risau keturunan dia ada kecil manis, tak ada orang risau genetik dia antibody lemah, tak ada orang risau satgi dia nak pergi luar negara nak kerja okey ke tak, tak ada orang risau anak-anak dia kecil patut tak saya makan. Nobody was bothered. I was very concerned. I was so scared. I kept telling my friend, "Hey, this is so high calorie." Air tu, kalau korang tengok dalam gelas saya, air tu, saya minum suku je. Saya tak boleh nak habiskan. Lepas tu mangga dia pula masam. I didn't like it lah. So high calorie. 3 hari lepas tu saya concern sangat nak makan. Sebab saya rasa 3 hari punya kalori saya dah makan dalam 1 hari tu dah.
Tak ada orang concern. Tetapi bila 0.3 ml of vaksin yang dibuat di makmal yang berteknologi tahap dunia, saintis yang dah berpuluh tahun duduk dalam makmal, 30 tahun duduk tengok satu benda tu, test atas 47,000 orang, dalam 100,000 orang lagi test, dah 20 million orang satu dunia dah dapat. Masihlah takut doktor ada side effect ke? Keturunan saya ada kecil manis doktor, tapi cake fry saya bedal je. Saya tak ada masalah. Baskin Robin pun saya okey je. Saya okey. Faham tak? Tolonglah kalian ya. Sebenarnya dalam bahasa Tamil ada satu peribahasa. Kita panggil unave marende, marende unave. Maksudnya makananlah ubat, ubatlah makanan. Makanan perlu dimakan dalam dos yang sesuai agar ia memberi kita tenaga ya. Unave marende, ia memberi kita rawatan lah ya, tetapi ia perlu dimakan dalam dos yang betul. Apabila makanan terlebih, marende unave, bila makanan tu salah dos, dia boleh menjadi racun juga. Sama juga ubat ya. Kalau dia salah dos, salah cara, salah masa, dia boleh menjadi racun. Sama juga dengan makanan. Kalau kita cakna dengan makanan kita cakna dengan pengambilan apa yang masuk dalam mulut kita, banyak sebenarnya masalah kesihatan yang kita boleh elakkan. Kalau kita cakna dengan pengambilan setiap makanan dan minuman yang kita ambil, seperti kita cakna dengan apa yang disuntik dan ubat yang kita makan, banyak masalah kesihatan dalam dunia ni akan better sebenarnya. So, pesakit jantung patut tak ambil vaksin COVID-19, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, artritis satu kaki, artritis dua kaki, dan yang paling penting G6PD, AJK G6PD Elwen August, tolong keluar di mana anda ada tak hari ni. G6PD pun sama juga. Semua penyakit-penyakit ini anda boleh mengambil vaksin ini. Sebab apa? Risiko anda, kalau kamu dapat jangkitan COVID-19, risiko anda untuk dapat jangkitan COVID-19 tahap kritikal lebih tinggi daripada orang yang tak ada penyakit komorbid. Ya, tetapi apabila anda mengambil vaksin ini, kesan sampingan daripada vaksin ini untuk anda dan untuk golongan yang tiada komorbid lebih kurang sama sahaja. Ya, yang menjadikan risiko anda lebih tinggi daripada orang lain bila kena jangkitan COVID-19 ni adalah badan kamu lebih susah nak terima rawatan-rawatan yang diberi. Dia menjadi complicated, dan jantung tu memang dah dah memang dia punya fungsi lebih rendah, buah pinggang dah lebih fungsi dah lebih rendah, gula haywire dan sebagainya, menyebabkan rawatan yang diberi lebih susah diterima oleh badan anda. Tetapi vaksin diberi ketika anda sihat, ketika anda tak ada demam, ketika anda fit dan anda makan ubat secara berkala dengan betul. Pergi follow up, vaksin diberi kepada anda. Dan vaksin ini adalah untuk pembinaan antibody. Jadi tak ada masalah, anda boleh ambil. Risiko pesakit jantung ataupun pesakit yang mempunyai masalah komorbid yang lain seperti darah tinggi, kecil manis, kolesterol, gout or whatever, risiko anda bukanlah lebih tinggi daripada risiko saya yang tidak mempunyai apa-apa penyakit. Risiko dalam penerimaan vaksin itu sama, tetapi risiko apabila dapat jangkitan COVID-19 lebih tinggi. Jadi saya nak berpesan kepada yang ada penyakit komorbid di luar sana, anda sepatutnya bertanya, doktor, kalau saya kena jangkitan COVID-19 saya akan jadi lagi teruk ke? Saya risaulah doktor dengan jangkitan COVID-19 ni, sebab saya memang dah ada masalah jantung, saya memang dah lemah dah, saya memang dah ada kecil manis. Doktor kata kecil manis saya memang tak begitu kontrol sangat. Jadi saya risau doktor dengan jangkitan COVID-19 ni. Anda sepatutnya bertanya begitu.